Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita berada di akhir Ramadan dan syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Taha. Surah Taha surah yang ke-20, juzuk yang ke-16. Sambungan kita pada kali ini iaitulah episod Nabi Musa alaihissalam bertembung dengan as-saharah, ahli-ahli sihir, dan masing-masing menunjukkan apa yang ada pada mereka. Maknanya peringkat awal ketika dalam ayat yang lepas, sewaktu Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan ahli sihir, Nabi Musa terlebih dahulu menceritakan kepada mereka tentang kebenaran yang dibawa. Bila Nabi Musa cuit, ahli-ahli sihir mereka mula berbisik-bisik, berbincang sama dia tentang apa yang kita nak lakukan kalau kita menang atau kalau kita kalah. Maka pada sesi ini ataupun siri ini kita lihat pertemuan di antara Musa dengan ahli-ahli sihir yang disaksikan oleh Firaun dan rakyat jelata pada hari Yaumuz Zinah, hari perhimpunan besar, iaitu hari perayaan mereka di satu tempat yang telah ditetapkan dan pada waktu duha, mana waktu pagi. Baik, kita baca beberapa ayat kita pada kali ini bermula 65, ayat 65, berakhir episod ini pada ayat 76. 65 hingga 76 insya-Allah. Untuk para jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman, muka surat 644. Muka surat 644. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita tengok kepada penjelasan insya-Allah. Ayat 65. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. Tengok ayat 65. Apabila selesai peringkat pertama, peringkat perbincangan dan perundingan, sekarang sudah masuk kepada peringkat perlawanan. Peringkat nak berlawan ni, nak tengok siapa kuat, siapa benar di dalam kes ini. Jadi ahli-ahli sihir dalam bisik-bisik mereka, sebagaimana yang kita baca dalam ayat yang lepas, dia bisik. Dia bercakap sama dia, kalaulah Musa menang, kita ikut dia. Kalau dia kalah, kita jadi orang besar. Maknanya, kita tengok.
sudah ada dalam diri ahli-ahli sihir yang Allah SWT nak campakkan dalam hati mereka kebaikan. Mana ada bisik-bisik di kalangan mereka unsur nak ikut Nabi Musa, sekiranya Musa boleh buktikan apa yang dia bawa itu betul. Kita sepatutnya begitulah. Bila kita pergi nak berlawan, nak berhujah, kan, nak bermuzakarah, nak apa, kena ada dalam hati kita, sekiranya kebenaran itu terserlah bagi pihak lawan, bagi pihak orang yang kita nak hujah dengan dia, maka kita kena bersedia untuk menerima. Tapi kalau kita pergi dengan minda kita memang tak ada peluang dah nak bertukar, tak ada peluang dah nak kita kata ini, ialah pergi habis masa sajalah. Jadi ada bisik-bisik di kalangan mereka, ahli-ahli sihir, bahawa mereka bersedia untuk menerima apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Baik. Bertemulah di antara dua kumpulan. Ahli sihir ramai mana? Ramai. Mengikut riwayat yang adanya, ketua-ketua sihir yang nak berdepan dengan Musa pun 70 orang lebih. Bayangkan setiap orang ahli sihir, ada talinya, ada tongkat mereka. Kalau tali 2-3 seorang, tongkat kita betapa banyak kita tengok dalam padang tu ular yang duk ngongak-ngongak duk berjalan ni. Dan baik. Qalu ya Musa. Ahli sihir berkata kepada Nabi Musa. Ahli sihir yang sudah duduk dalam saf beratur cantik-cantik, mereka mula bersuara, Musa, imma an tulqiya, engkaukah yang mencampakkan dahulu, wa imma an nakuna awwala man alqa, atau kamikah yang mula-mula mencampak. Maknanya, mu ada tongkat, kami pun ada tali, ada tongkat. Engkau dulu ke, kami dulu mulakan perlawanannya. Nabi Musa AS, bahasa orang kata hero tak gaduh. Ini bahasa Kelantan kata hero tak bergaduh. Maknanya hero ni tak gopoh lah. Cool, tenang. Musa kata, qala bal alqu. Nabi Musa menjawab, silakan. Bahkan kamulah campak dahulu. Sila. Buat kamulah sebab kamu ramai. Saya ni seorang dengan Harun ni. Harun pun tak ada tongkat pun tak ada Harun. Yang ada tongkatnya Musa seorang saja. Jadi kamu dulu mula. Kamu nak campak apa? Silakan. Sebagaimana Allah ceritakan dalam surah Asy-Syu'ara, qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Kamu campaklah apa yang kamu nak campak. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Bila Nabi Musa offer, minta supaya ahli sihir campak dulu. Fa'iza hibaluhum ay fa'alqas saharatu. Ahli sihir pemula, campak. Tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang-bayang. Kepadanya seolah-olah benda-benda berjalan disebabkan sihir mereka. Tengok nota di bawah kata, disebabkan sihir mereka, benda-benda itu terbayang-bayang kepada Nabi Musa AS seperti sekumpulan ular yang menjalar. Tali tadi jadi ular. Tapi ular kecil lah. Orang kata macam ular lidi. Lompat-lompat. Orang ni campak, orang ni campak, ni campak. Penuh padang ni. Penonton ni penuh. Ramai orang. Maka kata di para ulama, ikhtalafal ulama fi sihir.
ulama berbeza pandangan tentang sihir. Sihir ni hakikat ke benda tu jadi sungguh ataupun takhyil, la hakikat, atau hanya khayalan saja. Maka kata ulama, ada benda yang betul-betul khayalan, kita nampak je dia main sihir macam tali tu jadi ular, macam apa-apa sajalah. Orang boleh terbang contohnya. Ada khayalan dan ada hakikat betul. Ada khayalan dan ada yang berlaku sungguh, hakikat. Sebab tu kita tengok ada orang buat sihir kepada orang memang menyakitkan. Sampai boleh mati orang, itu pun dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tapi maknanya kesan taksir permainan sihir itu ada yang bentuk khayalan, ada yang berbentuk hakikat. Bila Nabi Musa tengok, oi, penuh pandang dah ular ni. Lompat sana, lompat sini. Orang kampung yang duduk penuh padang ni pun bukannya pernah tengok sihir-sihir ni. Sebab ahli sihir ni ada kumpulan dia je mainnya. Tengok ayat 67. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. Maka yang demikian menjadikan Nabi Musa merasa takut sedikit dalam hatinya. Jadi ada rasa takut dalam hati Nabi Musa. Takut apa? Apa yang takutnya? Di sini para ulama tafsir ada berbahas. Dia kata, kata Ibnu Atiyah rahimahullah ta'ala, fa'aujasa. Ada rasa takut dalam hati dia tu. Takut kenapa? Sebab apa takut? Ada dua sebab. Ni dalam tafsir Ibn Jauzi dia kata, fi khawfihi qawlan. Sebab ketakutan Musa, yang pertama, khawfut taba'al bashari. Makna takut sebagai manusia, bila tengok ular, gerun kita tu, takut. Takut ular tu lompat mari kat kita ke macam mana. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua, Nabi Musa bukan takut ke ular, takut permainan ahli sihir ini memberi kesan kepada audien, kepada netizen. Dia bimbang orang penonton ni terpengaruh dengan permainan sihir yang menyebabkan mereka tak akan peduli lagi dengan tongkat. Bila Nabi Musa campak nanti, orang tak peduli lagi, orang duk terpengaruh dengan ahli sihir, yang menyebabkan dakwah yang nak disampaikan oleh Musa tidak sampai matlamat. Itu dalam tafsir Ibnul Jauzi. Maka itulah yang dikatakan, tapi dia kata wahaza asah minal awal. Pandangan yang kedua, ia mengatakan Nabi Musa takut bimbang kepada orang ramai, takut terpengaruh, ini lebih baik daripada kita kata Musa takut naluri manusia takut pada ular. Sebab Nabi Musa AS telah pergi dengan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla bahawa tongkat dia ni akan mengalahkan permainan-permainan ahli sihir, takhayyulat, takhyil ataupun khayalan ahli sihir itu akan tewas dengan tongkat Nabi Musa yang bersifat mukjizat. Wallahu alam, kita kata itu dua pandangan, tapi pandangan yang kedua ni nampak lebih sedap, iaitulah Nabi Musa bimbang, menaruh kebimbangan, takut orang terpengaruh dengan permainan ahli sihir yang menyebabkan mereka tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Baik. Bila Nabi Musa rasa gerung, rasa takut, fa'aujasa fi nafsi, maknanya rasa takut dalam diri dia tu. Apa yang dia takutnya? Qulna la takhaf innaka tengok ayat 68. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Dan kami berfirman kepada Musa, janganlah engkau takut wahai Musa. Jangan takut. Allah Ta'ala firman kepada Musa, tasbitan wa tatminan. So, nak tetapkan hati dia dan tenangkan, lapangkan dari dia. La takhaf. Musa, jangan takut. Innaka antal ghalibul qahir. Hari ini,
antal a'la. Sesungguhnya engkaulah yang tertinggi mengatasi mereka dengan kemenangan. Jangan takut Musa. Mereka tak boleh buat apa-apa yang kamu akan menang hari ini. Kamu akan menang. Jadi kebimbangan Nabi Musa tadi, dia takut permainan sihir itu boleh menyamai tongkat yang dia ada ni. Itu je. Sebab dia ramai. Setengah ahli tafsir kata berapa? 70 orang lebih. Ada yang kata puluh ribu, itu pengikut-pengikut lah. Yang penting yang berdepan ni taklah ramai sangat kan. Baik. Tengok ayat. Qulna la takhaf. Baik. Ayat 68. Allah Ta'ala perintah Nabi Musa. Jangan takut Musa. Jangan takut. Tengok ayat 69. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Allahu Akbar. Tengok apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini cukup jelas. Allah perintahkan wa alqi ma fi yaminik. Musa, boleh dah. Maknanya selesai dah. Ahli sihir yang berapa orang tadi semua sudah campak-campak. Ular duduk ngongak-ngongak dah ni. Maka Allah Ta'ala firman pada Musa, alqi ma fi yaminik. Musa, campakkanlah apa yang ada di tangan kanan kamu. Campak. Tengok nota 885, yakni tongkatnya. Maka dalam ayat ini, kata di para ulama tadabbur, Allah tak kata, campak tongkatmu Musa. Tak. Tapi Allah gunakan bahasa kemuliaan, wa alqi ma fi yaminik. Campak apa yang ada di tangan kananmu. Sebab tongkat ini telah diterjeribahkan. Dia panggil mujarrab. Maknanya setelah diuji kaji, telah dibuat latihan bahawa dia sudah berfungsi dengan begitu besar sebagai salah satu pada mukjizat Musa. Campak Musa. Bila campak, apa jadi? Allahu Akbar. Talqaf ma sana'u. Talqaf ma sana'u. Nescaya ia menelan segala benda-benda sihir yang mereka lakukan. Mu campaknya tongkat ni akan sedut. Makan. Orang panggil hisap. Orang kata sengok. Mana ular ni akan sedut, semua yang tali-tali masuk. Tuan-tuan tengok dalam qasas Quran ni, dia punya tu, dia kata wal latif fi ta'biril Qurani, betapa halus indahnya bahasa Al-Quran ketika menceritakan tongkat Nabi Musa menelan, menyedut tali-tali ahli sihir dengan perkataan talqaf, al-laqfu. Al-laqfu 3 kali Allah ulang dalam Quran. Dalam suratul A'raf, fa idza hiya talqafu ma ya'fikun. Fa idza hiya talqafu ma ya'fikun. 1. Dalam surah Taha yang kita baca ini, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Dalam surah Asy-Syu'ara, fa idza hiya talqafu ma ya'fikun. Baik. Kenapa Allah gunakan perkataan talqaf? Talqaf. Kata di ulama tafsir, dia kata perkataan talqaf ini hanya ada 3 tempat ni je dalam Quran. Suratul A'raf, Taha, Asy-Syu'ara. Apa makna talqaf? Dia kata talqaf ni dia tangkap, dia ambil dengan cara yang begitu teliti. Begitu teliti, maka disebut wa alqi ma fi yamin talqaf ma sana'u, dia akan sedut. Dia akan tarik semua benda-benda ahli sihir yang mereka buat itu. Maka di sini mengatakan bahawa maharah, betapa telitinya tongkat Nabi Musa yang jadi ular itu pergi tarik semua tali-tali
Bahkan talqaf, kedengaran suara dia menyedut. Ini kata bukan ular sihir. Maknanya kalau kita kata ular Musa ni bila diambil ular tali-tali tu bunyi. Bunyi dia tarik benda. Masya-Allah tabarakallah. Ini takbir Quran ni dengan kalimah al-laqfu, talqaf. Baik para jemaah sekalian, sangat menarik kalau kita baca lagi ilmu tadabbur Quran ni, makin menarik pada kita. Dia kata apa? Talqaf, maknanya ular tu ambil dengan cara yang begitu profesional, bahkan berbunyi dia punya sedutan tu. Bunyi mau. Masya-Allah tabarakallah. Saya waktu saya baca tafsir ni, kita kata masya-Allah tabarakallah. Itu je kalimah yang boleh katakan subhanallah. Allah Taala ini kalamullah, bukannya cakapan manusia. Bahasa dia makin dikaji, seperti yang saya sebut selalu, Quran ni ibarat seperti buah kurma, makin dikunyah makin terasa manis. Talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Kerana sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir. Apa yang mereka buat itu tipu daya, permainan ahli sihir saja. Hela-hela ahli sihir, dia buat-buat orang nampak macam bergerak. Tapi sebenarnya tali-tali itu tak ada apa. Wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Dan sedang ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan di mana saja mereka berada. Ahli sihir ini tak adalah, kalau dia boleh buat satu-satu benda pun orang panggil bukan satu benda yang jadi. Maka ahli sihir, ahli sihir apa dia? Dia tengok, perhati, tuan-tuan tali, tuan-tuan tongkat, tengok, sudah. Apa yang berlaku ini luar biasa. Bahasa orang sekarang kata, di luar kotak pemikiran ahli sihir. Tak ada dalam ilmu mereka, ular sama-sama sihir boleh makan kawan. Tak ada. Tidak ada. Tapi ular Nabi Musa telah sedut semua sekali dengan bunyi-bunyinya serap. Apabila selesai, semua kosong padang daripada tali-tali ahli sihir, maka ketika itu Nabi Musa pergi dekat tongkat dia, dia pegang, ular bertukar menjadi tongkat di tangan Musa, padang kosong, kemana perginya tali-tali? Dan tongkat-tongkat ahli sihir kemana? Bermakna ahli sihir sudah tak ada lagi senjata dia. Tali dia, tongkat dia ditelan oleh ular Nabi Musa, dan ular Nabi Musa juga sudah tidak ada. Yang ada sekarang hanya tongkat di tangan Musa. Allahu Akbar. Maka pada ketika itu, di saat itu, dalam suratul A'raf ayat 117 hingga 122, Allah gambarkan kepada kita, fawaqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun. Waqa'al haqq, ketika itu terserlah kebenaran, wa batala, dan terbatalah, batilah apa yang mereka lakukan oleh puak-puak ahli sihir. Faghulibu hunalika wanqalabu saghirin. Ghulibu, mereka telah kalah. Dan mereka rasa hina. Pada saat itu, tengok ayat 70 dalam surah kita ni. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai. Bila ahli sihir tengok, jelas depan mata dia, ini bukan sihir. Apa yang dibuat oleh Musa ini benar. Maka Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya dan terus menelan segala benda-benda sihir itu. Maka keadaan yang demikian menjadikan ahli sihir itu bersegera ulqiya,
dalam surah lain, wa ulqiyas saharatu sajidin, mereka terus mencampakkan diri sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil ulqiyah. Bukan kata turun pelan-pelan, tidak, terus tersungkur sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Tengok, ulqiyah ini bahasa yang diguna oleh Quran, makna mereka sujud, mereka rebah, mereka tersungkur rebah, merebahkan diri secara sujud sambil berkata, amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan yang dipercayai oleh Harun dengan Musa. Kenapa mereka tak kata amanna bi rabbil alamin? Kami beriman dengan Tuhan sekalian alam. Kenapa dia tak kata? Tapi dia fokus kepada Harun dengan Musa. Lish? Kata di para ulama tadabbur, sebab Fir'aun dia mengaku dia Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan. Kalau mereka ni kata aku beriman dengan Tuhan sekalian alam, Fir'aun kata akulah tu. Saya lah tu. Lah. Ali saya tak mau takwil banyak. Kata orang dia tak mau cakap banyak. Ahli sihir declare, mengisytiharkan mereka beriman dengan Tuhan Harun dengan Musa. Bukan Fir'aun. Jadi Fir'aun masa tu panik, terkejut. Sebab apa? Sangat berbahaya keadaan ini. Kenapa? Sebab ramai rakyat sedang menonton. Fir'aun sudah kalah. Ahli sihir ulqiyas saharatu sajidin, mana sudah sujud, mengisytiharkan mereka beriman kepada Allah, Tuhan Musa dengan Harun. Jadi Fir'aun kata ini sangat berbahaya, keadaan sangat gawat. Bagaimana kita nak sekat supaya orang ramai tidak terus. Dia bimbang takut orang ramai pun sujud juga sekali dengan ahli sihir, beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka, Fir'aun bimbang, maka dia cut. Tengok, cepat-cepat Fir'aun bercakap. Bijak juga Fir'aun ni pun, dia bukan sebarangan. Kan? Nak jadi ketua ni kena cerdik. Kalau bodoh-bodoh tak jadi. Fir'aun kata apa? Tengok ayat 71. Qala amantum lahu qabla an azana lakum. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Fala أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. Fir'aun masih lagi menunjuk keangkuhannya. Orang Kelantan kata, tunjuk kedebel. Kena faham lah. Kawan-kawan kita banyak kali dah dengar dia. Fir'aun masih lagi menunjuk keangkuhan, nak tunjuk kedebel dia. Dia kata apa? Qala amantum lahu qabla an zakum. Fir'aun berkata, hei, ahli sihir, patutkah kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepada kamu? Aku belum izin lagi, patut minta aku dulu. Ambil dulu maklumat, kan? Benar ke tidak, bos Fir'aun? Kita ni kalah ni. Kalau ikut Musa macam mana? Ni kabar-kabar ulqiyah, terus rebah, sujud selalu. Macam mana awak ni? Kata di para ulama, bila pula nak beriman ni kena minta izin Fir'aun? Zaman Nabi pula, bila pula orang nak beriman kena minta izin daripada Abu Jahal? Tak akan dapat. Itu Fir'aun tunjuk marah. Satu, tunjuk marah. Yang kedua, protes. Yang kedua, nak tunjuk dia ni masih berkuasa kepada orang ramai. Yang kedua, Fir'aun cuba menimbulkan satu keraguan. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Dia kata, kamu jangan, rakyat semua jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Sesungguhnya Musa ni ketua kamu yang mengajar sihir kepada kamu. Rupa-rupanya yang menjadi
bos kepada ilmu sihir datang dunia Mesir ni, Musa. Ni semua ni tali baru Musa belaka ni. Pandai dia. Pasal itulah Firaun kata apa? Inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju min ahliha. Firaun kata ini semua ni permainan konspirasi yang dibuat oleh Musa dengan ahli sihir nak rampah kerajaan aku. Ini yang sebenarnya. Dua. Kemudian dia berpaling ke ahli sihir. Firaun dia kata apa? Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Ahli sihir semua, dengar. Oleh itu, demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan bersilang. Mana tangan kanan, kaki kiri. Itu mana silang. Kalau kamu tak yutan balik, ikut aku, nak ikut juga Musa, aku akan jatuhkan hukuman potong tangan dan kaki secara silang. Sudah. Wala usallibannakum fi judu'in nakhl. Dan aku akan memalang kamu pada batang-batang pohon tamar, pohon kurma. Maknanya lepas pada kamu dipancuk, dibunuh, dipotong tangan kaki, kamu akan dipalang atas batang pokok kurma. Ikat situ. Apa jadi? Dan kelak, dan demi sungguhnya kamu akan mengetahui kelak, siapakah di antara kita, maknanya di antara Firaun dengan Musa itu, siapa? Yang lebih berat azab seksanya dan lebih kekal. Kita di sini makna Firaun maksudkan dirinya dan Nabi Musa, yakni kamu akan mengetahui sesudah aku menyeksa kamu, azab akukah yang lebih berat atau azab yang dijanjikan oleh Musa jika tidak beriman kepadanya. Dia masih lagi tak mau beriman lah. Dia kata Musa janji azab, aku tunjuk selalu azab, tak payah janji, bakal jalan terus. Agak-agaknya ahli-ahli sihir gementar ke, menggigil ke dengan dengan gertakan ataupun amaran, ancaman daripada Firaun. Tengok ayat 72. Ayat 72, apa jawapan ahli sihir? Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya. Allahu Akbar. Qalu, mereka menjawab, ahli sihir yang sudah beriman menjawab, kami tidak sekali-kali akan mengutamakanmu daripada Allah yang telah datang kepada kami dari mukjizat-mukjizat yang terang nyata. Kami belajar ilmu sihir lama. Kami bergelumang dalam ilmu sihir. Kamilah profesor-profesor, pakar-pakar, hebat-hebat dalam ilmu sihir. Kami tahu ini bukan sihir. Kalau sihir tak jadi macam ni, mana habis tongkat kami? Mana habis tali kami? Habis. Nyetelan ke tongkat Nabi Musa semua. Bukan sihir ini. Allah. Dan tidak akan mengutamakanmu daripada Tuhan yang telah menjadikan kita semua, allazi fatarana, yang telah jadikan kita di atas landasan fitrah yang baik ini. Apa dia kata? Faqdima antaqad. Masya Allah, tabarakallah. Ini sangat berani ahli sihir. Dia kata faqdima antaqadin. Firaun, hukumlah apa saja yang kau nak hukumkan. Allahu Akbar. Innama taqdi hazihil hayatad dunya. Kerana sungguhnya engkau hanya dapat menghukum dalam kehidupan dunia ini saja. Kami atas dunia ini masa pendek. Kalau kamu hukumlah. Tapi paling tinggi darjat kami, paling lama kami akan mati. Paling lama kami akan mati. Tapi nak tinggalkan iman tidak sama sekali. Hei Fir'aun. Allahu Akbar.
Yang kamu bolehnya, hukumlah kami. Tapi nak macam mana? Nabi SAW pernah sebut dalam hadis yang sahih dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Anas. Nabi kata apa? Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara ini kalau ada dalam diri seorang manusia, mereka akan dapat merasai kemanisan iman. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Siapa yang jadikan Allah dengan Rasulnya lebih dicintai daripada perkara yang lain. Hatta diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita, kan? Maka itu termasuk dia kala kita sayang Allah dengan Rasul lagi daripada anak-anak kita. Baik. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Kita sayang kepada saudara kita yang beriman ni kerana Allah, bukan kerana pangkat, kerana kedudukan. Yang ketiga, ini tajuk kita. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqazahu Allahu minhu kama yakrahu an yukzaba binar. Dia tak mau lagi jadi kufur semula setelah Allah Taala lepaskan dia daripada syirik dan kufur. Dia telah menjadi orang beriman, dia tak akan undur balik lagi. Dia tak akan undur balik lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ini. Maka, ahli-ahli sihir yang telah beriman, mereka kata, faqdima anta qadin. Kamu buatlah Fir'aun apa yang kamu nak buat. Yang kamu bolehnya, apa dia? Boleh hukum kami di atas dunia. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Sedih juga kita dengan peristiwa mereka ni, kan? Baik. Bagaimana dengan ancaman Fir'aun tadi? Dia buat ke tak buat? Tanda sikit tuan-tuan. Hal tunaffas. Dalam tafsir Ibnu Atiyah contoh dia kata, ikhtalafan nas. Ahli-ahli sejarah berbeza pandangan. Adakah Fir'aun melaksanakan undang-undang ancaman dia kepada ahli sihir yang telah beriman tadi ataupun tak buat, dia hanya sekadar gertak saja? Maka pendapat yang pertama mengatakan na'am. Memang dia buat. Dia dia jatuhkan hukuman kepada ahli sihir. Di antara ulama yang menyokong pandangan ini iaitulah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah taala dia kata apa? Memang ahli sihir ditangkap dan dipotong tangan kaki mereka. Ini berdasarkan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan lain-lain ulama salaf. Dia kata apa? Asbahu saharah wa amsau syuhada. Masya-Allah, tabarakallah. Pagi sebagai ahli sihir, murtaziqah yang mencari rezeki, cari makan dengan Fir'aun. Wa amsau syuhada. Allahu Akbar. Pada petangnya mereka telah menjadi syahid di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka daripada kata-kata Ibnu Abbas ini menunjukkan bahawa ahli sihir dibunuh. Memanglah kita rasa sebab. Rasa sedih. Pagi ahli sihir masih lagi mencari rezeki dengan Fir'aun. A'illa lana la ajran. Kami ada upah ke kalau menang? Fir'aun kata jangan bimbang. La minal muqarrabin. Mu jadi orang rapat dengan aku kan. Tapi pada waktu petangnya mereka telah menjadi syuhada indallah. Mereka telah menjadi para syahid di sisi Allah Azza wa Jalla. Cuma ada pandangan yang kedua. Di antara pandangan yang kedua ini Syekh Syanqiti rahimahullahu taala dalam tafsir Adwa'ul Bayan mengatakan Fir'aun tak mampu nak laksanakan hukuman itu ke atas ahli sihir. Sebab apa tak mampu? Sebab dia kata Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas ayat 35, Antuma, Musa, Mu, Harun, wa manittaba'akumal ghalibun, dan siapa yang ikut kamu akan menang. Surah Al-Qasas ayat 35. Maka kata Syekh Syanqiti wa azhar, pendapat yang jelas bagi dia lah, bagi Syekh, dia kata annahu lam yaqtulhum, Fir'aun tak bunuh ahli sihir sebab Allah Ta'ala telah jaga mereka dengan iman mereka yang mantap dengan jitu,
Dan Allah janji dalam ayat ini, antuma wa manittaba'akumal ghalibun, mu dan pengikut kamu semuanya orang yang menang. Kita kata wallahu alam, Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyokong pandangan yang pertama berdasarkan kata-kata ulama salaf, paginya sihir, petangnya syahid. Kita kata wallahu alam. Yang penting mereka mempunyai darjat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, mantap iman dia, tak goyah walaupun sedikit. Sebab itu mereka berani berdepan dengan Firaun dan berani membuat perubahan dalam masa yang begitu singkat. Subhanallah. Baik. Kata di ahli sihir lagi yang telah beriman telah pun mengisytiharkan apa yang ada. Bahkan dia pula berdakwah kepada Firaun. Tak ada ke Musa, sempat kepuk dia ya. Tengok ayat 73. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairun wa abqa. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami. Tujuan kami beriman supaya diampunkan kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa sihir yang engkau paksakan kami melakukannya. Allahu Akbar. Katanya, ahli sihir menjadi ahli sihir ini dengan beasiswa, derma siswa daripada Firaun. Sebab itulah setengah ulama kata, 70 orang tadi, 2 saja Qibti, yang lain-lain itu daripada Bani Israel. Maknanya daripada kaum Nabi Musa. Tapi mereka dipaksa supaya mengambil pelajaran, mengambil kos dia punya kursus sihir. Kerana Firaun nak guna ni. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kami dipaksa oleh Firaun. Wa ma akratana ali. Kamu paksa kami jadi ahli sihir. Kami tak nak pun. Tapi dengan takdir Allah, sebab jadi ahli sihir lah kami bertemu dengan kebenaran. Jangan main-main. Pasal itulah kita tak tahu takdir Allah Azza wa Jalla apa yang jadi. Kan? Kita tidak tahu takdir Allah Azza wa Jalla apa yang terjadi kepada kita. Maka kata ahli sihir lagi, wallahu khairun wa abqa. Dan Allah jualah lebih baik dan lebih kekal balasan pahalanya. Bukan hakmu Firaun, duduk atas dunia sekejap mati juga, tapi Allah Taala punya kekal. Tengok ayat 74. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Sebenarnya. Tengok nota di bawah dia kata. Dalam nota 890, dalam ayat ini dan ayat-ayat berikutnya, ahli-ahli sihir yang telah beriman itu menegaskan kepada Firaun akan balasan buruk yang akan menimpa orang-orang yang kafir pada hari akhirat kelak. Dan balasan yang baik akan dapati oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kita kata, pagi pengikut Firaun, sekejap masa mereka telah menjadi pendakwah yang berdakwah kepada Firaun. Masya Allah, tabarakallah. Kata ahli sihir, sebenarnya, sesiapa yang datang kepada Tuhan pada hari akhirat sedang ia bersalah, mati dalam keadaan tidak beriman, maka sungguhnya adalah baginya neraka Jahannam, yang ia tidak mati dalamnya dan tidak pula hidup. Cepat dia orang ni dapat ilmu, cepat dia dapat maklumat. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Dan sesiapa yang datang kepada Allah sedang ia beriman, ini yang sebaliknya, serta ia telah mengerjakan amal-amal yang saleh, maka mereka itu akan beroleh tempat-tempat tinggal yang tinggi darjatnya. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Yaitu surga-surga yang kekal, yang mengalir padanya beberapa sungai. Mereka kekal dalamnya
dan yang demikian itu ialah balasan orang-orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan kufur dan maksiat. Jadi itulah tamaklah kita dakwah ahli-ahli sihir kepada siapa? Kepada Fir'aun. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kita akan tengok beberapa faedah. Dalam ayat ini, ahli sihir telah memberi jawapan yang mantap kepada Fir'aun bahawa seorang manusia itu kena fikir keuntungan dunia dengan keuntungan akhirat. Kalau dia ikut balik Fir'aun, sekejap ya hidupnya. Tapi di akhirat esok mereka akan diseksa oleh Allah Azza wa Jalla yang berpanjangan. Yang kedua, apabila iman sudah mantap, ancaman Fir'aun menjadi kecil. Subhanallah. Takut juga kita tak? Kita belajar ilmu fardu ain lama-lama ni pun, kalau nak mari ujian, goyah juga. Tetapi, Masya Allah, ahli sihir yang telah beriman walaupun sekejap, iman telah mantap dalam hati, mereka tidak bergoyang. Itulah para jemaah sekalian, cuma timbul lagi kenapa Nabi Musa benarkan, sedangkan perbuatan sihir itu perbuatan yang tidak baik. Kenapa Nabi Musa bagi ahli sihir campak dulu? Jawab di para ulama, dia kata Nabi Musa bukannya menerima perbuatan sihir, tapi maqam, tempat itu tempat perlawanan. Nak menunjukkan Nabi Musa beradab, tenang, tidak gelabah, kamu dululah, kamu ramai, silakan. Dan satu lagi menunjukkan keyakinan Nabi Musa AS bahawa tongkat dia ini lebih hebat, telah diuji di hadapan waktu bermunajat di Tur, dia akan dapat kemenangan. Itu keyakinan Nabi Musa AS. Baik para jemaah sekalian, kata di Qala al-Asbahani, dia kata subhanallah ma'azama sya'nuhum. Maha suci Allah Ta'ala dalam peristiwa yang berlaku pada ahli sihir ini, mereka sujud kepada Allah Azza wa Jalla, mereka campak tongkat, campak tali, dalam keadaan mereka masih lagi mengingkari Allah Azza wa Jalla, masih lagi sebagai ahli sihir. Tetapi dalam beberapa saat selepas itu, alqaw ru'usahum, mereka campak kepala mereka, dahi mereka, sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka telah menjadi orang yang beriman. Berbeza di antara dua campak. Alqaw, campak tongkat dengan tali dalam keadaan kafir. Tak lama lepas itu mereka campak diri mereka dengan dahi mereka sujud kepada Allah Ta'ala, sudah menjadi orang yang beriman. Kita kata ma'a'zamal farqa bainal ilqa'aini, betapa besarnya perbezaan antara dua campakan. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, cerita Nabi Musa menarik. Kita masih lagi belum tamat. InsyaAllah episod yang berikutnya, walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi. Musa, kamu bawa hamba-hamba aku, selamatkan diri daripada Fir'aun. Mana Fir'aun sudah, dia tengok tak goyah. Ahli sihir pun, kalau kita berpegang dengan pendapat Ibnu Katsir, kata memang dijatuhkan hukuman, Fir'aun lagi orang panggil lagi panik. Sebab apa? Mereka langsung tak takut. Langsung tak takut. Itu perjuangan nama dia. Perjuangan nama dia. Perjuang dengan baik pun baik. Kadang-kadang pejuang ni yang ada prinsip, walaupun dia dalam batil, dia berani. Kita tengok geng-geng demonstrasi. Walaupun dia tahu dia menyalahi peraturan, tapi oleh kerana itu prinsip dia lah. Kita tidak iktiraf lah. Kita dalam Islam ni ada cara kita sendiri kan. Maka kita mengatakan itu yang berlaku pada mereka. Baiklah para jemaah sekalian, kita jumpa dalam siri yang akan datang. Bagaimana keadaan Nabi Musa, Bani Israel setelah kalahnya pertempuran perlawanan Musa dengan ahli sihir. InsyaAllah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.